Saya melalukan sekali lagi pensyarah kita pada petang ini, Puan Nurul Ain binti Abdul Aziz yang telah bersusah payah untuk menguruskan mengendalikan pada petang ni. Okey, yang saya hormati lagi dikasihi Puan Siti Nur binti Awang, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Nuzaila Zainal Abidin, guru-guru kanan mata pelajaran dan rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam talian dan terima kasih sekali lagi kerana dapat meluangkan masa pada petang ini untuk kita berkongsi ilmu lagi. Okey, sebelum kita teruskan, saya dengan ini mempersilakan Ustaz Muhammad Afifi untuk membaca doa supaya majlis kita petang ini perkongsian ilmu kita dirahmati oleh Allah. Persilakan Ustaz. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya pada bunjua kami merapatkan kesyukuran atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Dengan keberkatan program Teaching on the Go Model 3 Facebook Private Group, pada petang ini kami mohon taufik dan hidayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan. Anugerahkan kepada kami kesihatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang, daya ingatan yang kuat untuk menerima ilmu dan pengetahuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan kudrat dan iradat-Mu, tambahkanlah kekuatan dan ketabahan kami dalam menghadapi cabaran menimba ilmu pengetahuan. Himpunkanlah kami dalam kalangan mereka yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Farijal Hammi wa Ya Kashifal Ghammi. Lindungilah kami dari hasutan iblis dan syaitan, bala bencana, malapetaka dan hawa nafsu yang menghalang kemajuan dalam hidup kami. Jadikanlah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami terus istiqamah, berkhidmat, menabur bakti, membela agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Saya rasa kita tak perlu buang masa lagi. Saya pass kepada Puan Nurul Ain untuk meneruskan ADP kita pada petang ini. Teaching on the go. Dipersilakan Puan Nurul Ain. Terima kasih Cikgu. Okey, mungkin sebelum tu saya pass dulu kepada pengerusi majlis dahulu kerana ada sedikit penerangan yang ingin disampaikan. Boleh ke Saudari Amal Hayati dipersilakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua. Dari Raub kita ke Pontian, dari Pontian terus ke Kuantan. Diharap semua memberi perhatian. Dengan itu saya mohon majlis dimulakan. Selamat datang ke modul Teaching on the Go bagi sesi perkongsian Facebook private group kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berada di sini dalam program berilmiah yang diadakan pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru SMK Gemri yang telah sudi untuk turut menyertai program Teaching on the Go pada hari ini.
Untuk pengetahuan guru-guru sekalian, sesi perkongsian ini dijangka akan tamat pada 3.20 petang dan selepas itu kita akan berehat sebentar selama 10 minit sebelum para guru memulakan sesi penilaian dan kefahaman tentang input kita pada hari ini. Jika para guru mempunyai sebarang kekeliruan atau persoalan, para guru juga boleh terus ajukan soalan tersebut sebelum tamatnya sesi perkongsian kita. Jadi, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Puan Ain bagi memberikan sesi perkongsian ilmu asas tentang Facebook private group kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Saudari Amal Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pengetua SMK Gemerih, guru-guru penolong kanan dan yang saya muliakan para guru sekalian. Terlebih dahulu sebelum saya memulakan sesi modul ketiga pada hari ini, pastinya cikgu-cikgu mesti tertanya kenapa ada ramai mahasiswa dalam kita punya sesi kali ini. Untuk pengetahuan Cikgu Zila dan cikgu-cikgu yang lain, mereka merupakan duta mahasiswa di mana kumpulan ini adalah di bawah kumpulan geran ataupun dana daripada Yayasan Pelajaran Johor. Mereka turut bersamalah dengan kami para pensyarah untuk mengendalikan modul dan sesi teaching on the go. Kalau di modul yang pertama hari tu kita hanya sekadar ceramah sahajalah. Tapi modul yang kali ini dan juga modul yang satu lagi iaitu Google Classroom dia special sikit sebab di hujung sesi nanti cikgu-cikgu ada exam selalu kita bagi exam pada student. Tapi sesi kali ini dia special sebab cikgu-cikgu yang akan kita buat penilaian dan menduduki exam lah kita kata di hujung sesi nanti. Tu sebab semalam saya kontak Cikgu Zila untuk minta nama lah sebab kita nak pecahkan guru-guru kepada 5 kumpulan dan nanti di kumpulan kecil itu cikgu-cikgu akan diberilah sedikit penilaian tentang sesi modul kali ini bagi melihat keberkesanan modul tersebut. Boleh ke cikgu-cikgu? Nanti kita di hujung sesi ni nanti kita buat sikit macam kuis lah. Boleh cikgu Right. Jadi izinkan saya untuk terima kasih cikgu. Jadi izinkan saya untuk kongsi skrin saya pada hari ini. Kalau cikgu-cikgu dapat melihat ke saya punya skrin, sepatutnya hari ini ialah modul 2, Google Classroom. Tetapi penceramah yang terlibat tidak dapat sertai kerana beliau mengambil vaksin jadi saya dahulu modul ketiga lah dan insya-Allah modul kedua akan menyusul nanti. Boleh ke cikgu-cikgu nampak saya punya slide Nampak. Nampak Right. Modul ketiga ni sebenarnya saya ingin berkongsi lah lebih kepada penggunaan Facebook private group. Saya percaya mungkin di kalangan guru-guru ataupun mahasiswa mempunyai akaun Facebook. Boleh saya survey tak berapa ramai cikgu yang ada mempunyai akaun Facebook masing-masing? Mungkin boleh gunakan fungsi raise hand. Oh, ramai Alhamdulillah. Jadi ni soalan saya tadilah, adakah anda mempunyai akaun Facebook? Saya mendapat respon ramai yang mempunyai akaun Facebook. Jadi biasanya kita gunakan Facebook untuk apa? Ini kebiasaan yang kita gunakanlah untuk akaun Facebook. Di mana kita menggunakan Facebook untuk berhubung dengan rakan-rakan daripada jauh ataupun dekat. Berarti bukan sahaja rakan-rakan yang dekat dengan kita, bahkan yang jauh mungkin berada di negara lain juga, kita boleh berhubung menggunakan Facebook. Yang kedua, memberi reaksi lah kepada setiap posting rakan-rakan di Facebook. Seperti mana yang kita tahu, menggunakan Facebook kita boleh memberi emoji ataupun memberikan pelbagai reaction seperti tanda like, love, wow dan sebagainya lah. Jadi itu cara kita berinteraksi kepada posting rakan-rakan kita di Facebook. Yang ketiga, kita biasa gunakan Facebook untuk apa? Untuk muat naik gambar ataupun posting lah. Sebagai contoh, kita nak berkongsi gambar kita ataupun membuat apa sahaja posting ataupun disebut sebagai hantaran lah di Facebook. Dan yang terakhir, mungkin juga ada sebahagian daripada kita
yang mengendalikan secara langsung lah atau kita sebut live di Facebook. Ini kebiasaannya kalau ada setengah orang yang ramai followers atau mungkin nak mempromosikan sesuatu, mereka akan buat live lah di Facebook. Jadi bila mereka buat live di Facebook, rakan-rakan ataupun followers mereka di Facebook dapat menontonlah secara langsung tersebut. Okey, mungkin cikgu-cikgu tertanya, kenapa saya pilih Facebook sebagai medium untuk diketengahkan dalam pengajaran? Kalau saya boleh kongsikan dengan cikgu-cikgu. Semasa kita mula negara kita dilanda wabak pandemik sekitar bulan 3 tahun lepas, ketika itu kami di universiti mendapat arahan lah untuk melaksanakan sesi pengajaran ataupun di universiti disebut sebagai online distance learning lah. Ketika itu saya tercari-cari apakah platform yang paling sesuai. Ketika itu kita tak familiar lagi dengan Google Meet lah, Webex dan sebagainya. Ketika itu saya tercari-cari apakah platform ataupun medium yang sesuai yang saya boleh gunakan dan dia mesra dengan para pelajar. Dan ketika itu saya explore satu fungsi di Facebook yang dinamakan sebagai Facebook Private Group. Sebelum tu boleh saya survey tak? Cikgu-cikgu pernah tak mendengar tentang Facebook Private Group? Kalau ada guru-guru yang pernah guna atau pernah mendengar, boleh respon kepada saya? Tiada. Alright, mungkin kali pertama lah cikgu-cikgu mendengar tentang Facebook Private Group ni. Seperti saya dah pernah gunalah, tetapi itu hanya grup kita kata biasalah kan, kita buat grup alumni sekolah dan sebagainya lah. Tapi saya tidak sangka sebenarnya di Facebook ada fungsi yang menarik yang juga boleh dijadikan sebagai platform lah untuk kita melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi kenapa saya pilih Facebook ketika itu? Pertama, kerana Facebook ini mempunyai ramai pengguna di pelbagai peringkat generasi. Kalau kita lihat hari ini yang pakai Facebook bukan sahaja generasi muda, bahkan generasi umur pertengahan dan juga generasi yang kita kata senior lah. Contoh seperti mak ayah saya juga ada juga Facebook lah. Menggunakan Facebook untuk berinteraksi dengan saudara mara dan sebagainya lah. Yang kedua, Facebook merupakan media sosial yang paling kerap digunakan. Alright, boleh cikgu-cikgu kongsi dengan saya tak? Satu hari berapa kali kekerapan cikgu-cikgu melihat Facebook? Ada cikgu yang boleh beri respon? 1 atau 3 kali? Atau mungkin lebih daripada 10 kali sehari cikgu melihat Facebook? Boleh respon ke? Boleh saya pilih cikgu Cikgu Idris. Cikgu Idris tengok Facebook berapa kali sehari? Lebih 10 kali lah. Yes, lebih 10 kali. Kan, saya pun begitu juga. Sebab tu saya kata media sosial yang paling kerap digunakan. Boleh katakan setiap 5 minit kita pasti nak tengok lah Facebook kan. Dan dia mudah diakses. Kenapa saya kata mudah diakses? Kita boleh install apps tersebut di telefon dan kita boleh lihatlah sepanjang masa sebab penggunaan telefon pintar kan sentiasa bersama kita. Kerana itu dikatakan mudah diakses lah dan dia bersifat global kerana Facebook ni banyak digunakan oleh pengguna daripada negara lain. Atas sebab itulah ketika pertama kali mengendalikan sesi online distance learning, saya memilih menggunakan platform Facebook. Tetapi ketika itu saya berfikir kalau saya buat live menggunakan Facebook saya secara terbuka, nanti kawan-kawan yang 5,000 kawan-kawan yang ada dalam Facebook semua nampak live saya, nampak saya mengajar. Jadi bagaimana saya nak jadikan itu sebagai satu privacy? Maka hadirlah di situ, saya explore dan saya terjumpa Facebook Private Group. Bagaimana Facebook Private Group membantu PDPR? Yang pertama, di dalam Facebook Private Group dia mempunyai secara langsung tertutup. Apa maksud secara langsung tertutup? Sekiranya kita buat live, hanya rakan-rakan ataupun followers yang ada dalam grup itu sahaja yang boleh melihat live kita. Kalau kita pergi kepada Facebook yang biasa, kita mungkin rasa segan. Oh, saya nak mengajar tapi nanti jiran sebelah pun tahu saya ajar apa kan, contohnya kan.
So kita tak nak macam tu berlaku, okay, kita pergi kepada Facebook private group supaya secara langsung okay, ketika sesi kita mengajar tu lebih tertutup dan hanya memfokuskan kepada pelajar yang ada sahaja dalam grup tersebut. Okay, yang kedua, apa istimewanya Facebook private group ini? Dia juga membolehkan kita berinteraksi bersama pelajar. Nanti saya akan kongsikan okay, bagaimana interaksi tersebut boleh dijalankan. Okay, yang ketiga, okay, Facebook private group juga boleh muat naik dokumen. Okay, boleh muat naik PDF, Word dan sebagainya. Ni pun fungsi menarik lah. Okay, dan yang keempat, muat naik video. Ni pun seperti Facebook yang biasa, kita boleh buat naik video lah. Tetapi di dalam Facebook private group, dia lebih menumpukan okay, kepada video yang bersifat private di mana ahli dalam itu sahaja yang boleh melihat. Dan yang terakhir, okay, dia ada ruang untuk komen dan interaksi. Ni istimewanya okay, Facebook private group ni. Okay, kalau saya boleh tunjukkan okay, terus kepada cikgu-cikgu lah. Okay, sebab penerangan saya ni sedikit sajalah. Saya nak terus pergi kepada sesi hands on. Okay, semasa sesi hands on, sekiranya cikgu-cikgu ada sebarang pertanyaan, okay, boleh raise hand dan ajukanlah. InsyaAllah saya akan cuba bantu. Okay, ini ialah paparan Facebook. Ini ialah paparan Facebook. Okay, kalau cikgu-cikgu biasa membuka Facebook, okay, menggunakan PC ataupun desktop, okay, ini ialah paparan yang hadapan ataupun kita sebut sebagai home. Okay, cikgu-cikgu boleh nampak ke saya punya Facebook ni? Nampak Nampak. Okay, Alhamdulillah. Okay, di sini ada gambar rumah lah ataupun merujuk kepada home. Okay, Facebook private group ni dia terletak di sebelah kiri. Sebelah kiri Facebook. Okay, di sini ada group, ada page, marketplace dan sebagainya lah. Okay, kalau kita nak lihat okay, di mana kumpulan ataupun Facebook private group yang kita jadi ahli ataupun kepunyaan kita lihat di sebelah kiri. Okay, kalau cikgu-cikgu boleh nampak lah. Okay, yang saya gerakkan cursor di sebelah kiri ni. Ni ialah grup-grup yang saya join. Okay, ada banyak lah lagi kat sini. Okay. Grup masak tak jadi apa semua adalah cikgu. Tapi fokus saya kepada grup yang di atas ini. Okay, ini ialah grup-grup yang saya create lah semasa kali pertama saya mengendalikan sesi pengajaran secara online lah. Okay, untuk menghasilkan kumpulan ini, okay, cikgu-cikgu boleh pergi ke bahagian atas. Okay, dan cikgu-cikgu nampak ada perkataan grup dekat sini. So kita tekan sahaja perkataan grup ini. Okay, bila kita tekan, okay, dia jadi sebegini. Mohon cikgu-cikgu abaikan lain sebab ni Facebook saya sendiri. Okay, jadi akan macam-macam posting lah kat sebelah sini. Okay, jadi cikgu terus pergi kepada create group okay, di sebelah kiri dan kita tekan perkataan create group ini. Okay, jadi cikgu-cikgu bila dah keluar sebegini, ni kita dah mula proses lah untuk create okay, group kita sendiri. Katakanlah cikgu letak kat sini, okay, kelas bahasa Melayu. Okay. 1 beta sebagai contoh. Okey, kemudian cikgu boleh tentukan privacy dekat sini. Okey, sekiranya cikgu hanya nak kumpulan ataupun kita punya kumpulan ini hanya selected orang saja, okey, yang nampak, cikgu boleh pilih privacy lah. Okey, berarti ini ialah group secret. Hanya orang yang ada dalam ni saja akan nampak apa yang cikgu post. Okey, tetapi sekiranya cikgu memilih public, orang yang tidak berada dalam kumpulan ini juga dapat melihat apa yang cikgu post. Dan saya sarankan pilihlah private memandangkan kita nak buat sesi secara tertutup lah okay, bersama pelajar kita. Okay, kemudian apabila selesai, okay, di setting seterusnya kita ada hide group, visible ataupun hidden lah. Okay, saya sarankan pilih visible. Kenapa pilih visible? Supaya bila ada pelajar yang nak mencari grup ini, mereka boleh nampak lah. Okay, kalau cikgu pilih hidden, memang tidak akan ada orang add grup ni sampai bila-bila kerana tidak ada siapa yang boleh nampak lah. Okay, jadi untuk first stage, cikgu boleh pilih visible. Okay, jadi kalau kata contohnya anak murid cikgu ada 30 orang. So 30 orang tu semua dah di-add di dalam grup ini, maka kemudian baru cikgu boleh ubah kepada visible lah sekiranya cikgu tidak mahu sesiapa menjumpai grup inilah kecuali anak murid cikgu. Tapi untuk kali pertama, saya mencadangkan letaklah visible, okay, supaya sesiapa saja boleh berjumpa lah okay, dengan grup ini. Okay, kemudian apabila telah selesai, okay, cikgu boleh tekan create. Okay,
Create. Bila kita tekan create kat sini, okey. Okey. Group ini dah terjadilah. Okey, kelas Bahasa Melayu 1 beta. Okey, jadi bila kelas Melayu 1 beta ni, okey, cikgu-cikgu nak bagi link dekat student, nak suruh add-kan diri mereka dalam group ni. Cikgu hanya ambil saja URL ke atas ni, copy. Ni saya letak kat ruangan komen. Mungkin cikgu-cikgu boleh cuba add lah. Okey. Cikgu-cikgu boleh cuba add, supaya nanti ada request lah dekat sini. Okey. Yang ni sebab tak ada orang request, maka kita tak nampak lah. Okay, mungkin boleh minta AJK bantu saya untuk add. Okay, jadi bila dah group tu dah jadi macam ni, pertama sekali, apa yang ni nampak. Cikgu Nozaila ask to join. Ada member request kat sini. Cikgu Nozaila request untuk join group ni. So kita tekan approve lah. So kita tekan approve. So saya dah ada seorang pelajar contohnya lah. Nampak one member berada dalam grup saya. Tu cara kalau cikgu nak kongsi lah. Cikgu hanya, saya ulang sekali lagi cikgu hanya pergi kepada link di sini, copy dan beri kepada pelajar. Jadi itu pun salah satu cara lah memudahkan pelajar untuk cari. Ataupun satu cara lain, minta pelajar search dekat sini. Tulislah kelas Bahasa Melayu dan mereka akan jumpa dan boleh add lah. Tu satu cara lain. Ni Cikgu Farahim. Approve. Saya pergi kepada seterusnya. Apabila kelas Bahasa Melayu punya group, private group telah pun di-set up, cikgu boleh buat beberapa perubahan. Sebagai contoh, latar belakang gambar ni dia automatik. Jadi kalau cikgu rasa macam, saya tak naklah gambar ni, saya nak tukar gambar lain. Cikgu hanya pergi edit saja. Cikgu pilihlah. Kalau cikgu nak ambil gambar dari luar, cikgu tekan upload foto. Cikgu boleh pergilah kepada mana-mana gambar yang cikgu nak. Apa sajalah gambar-gambar yang ada. Saya tak berapa nak ada gambar. Cikgu boleh tukarlah dekat situ. Tapi saya tunjukkan satu contoh. Sekejap Sekejap cikgu saya tunjukkan satu contoh lah antara gambar-gambar yang cikgu boleh tukar. Ni contohnya seperti kelas saya. Sekejap cikgu ni contohnya kelas saya. Saya nak bagi pelajar tahulah subjek tu berkenaan apa. Saya tukar kepada gambar buku teks. Sekejap, kita buka sekejap cikgu. Ni. Saya tukar gambar buku teks. Supaya pelajar tahulah, ni grup yang sebenar. Ni sebagai contoh. Ni subjek saya Islamic Economy, saya tukarkan. Ataupun mungkin subjek-subjek yang lain, kebanyakannya semua saya letak muka depan muka depan gambar-gambar buku teks lah. Tapi kalau macam cikgu-cikgu ada idea lain, sebagai contoh nak letak gambar sendiri pun tak ada masalah. Macam saya sendiri, saya pernah letak gambar profile picture WhatsApp gambar saya sendiri cikgu tujuan ni supaya pelajar tahulah itu dia masuk grup yang sebenar. Jadi cikgu-cikgu bolehlah tukar dekat sini gambar-gambar yang sesuai. Alright, so apabila telah selesai, cikgu-cikgu boleh merujuklah kepada beberapa chatting yang ada di sini lah. Kalau member request ni, ada orang request seperti tadi tu, cikgu boleh approvekan dia. So yang lain-lain, setting dekat sini. Ini membership question. Ni biasanya lah kalau group tersebut nak letakkan syarat nak join. Contohnya cikgu nak tanya beberapa soalan kan. Cikgu boleh tanyalah kepada student. Tapi saya tak menggunakan edit question ni sebab pada saya ini hanyalah sekadar group pelajaran sahajalah. Tapi kalau cikgu-cikgu pernah join, pernah tak cikgu-cikgu join beberapa grup luar yang dia tanya cikgu beberapa soalan. Sebagai contoh saya pernah join, memohon untuk join satu grup di Facebook, nama dia ialah grup postgraduate. So admin tersebut, ketika saya tekan add, dia tanya saya soalan lah. Anda belajar di mana, tahun keberapa pengajian. Lepas saya jawab semua soalan, admin tu berpuas hati yang saya seorang mahasiswa, baru dia approve saya. Tu kalau
fungsilah membership question ni. Tapi kalau sekadar kita nak buat group dengan pelajar, saya rasa tidak perlulah membership question ni. Okay, asalkan kita melihat gambar dan muka pelajar, kita approve. Okay, sebab tu ketika saya menggunakan Facebook private group ni, saya berpesanlah kepada pelajar saya, okay, sila gunakan Facebook sebenar, muka sebenar di profile picture dan nama sebenar. Okay, kalau tidak, okay, memang saya tidak akan approve lah. Sebab kita betul-betul nak pastikan tapisan member ataupun friend yang masuk ke dalam kita punya Facebook private group ini ialah memang betul-betul pelajar kita lah. Okay, dan ada beberapa setting lain dekat sini. Okay, activity log, okay, kita boleh tengok dan sebagainya. Okay, nanti saya akan kongsikan dengan cikgu lah fungsi-fungsi di sini. Okay, Madam. Ya, saya. Kita ada soalan daripada Cikgu Ada soalan? Farhan di ruangan komen. Okey, di ruangan komen. Okey, Cikgu Farhan tanya, nak create kelas untuk anak murid tu kena cikgu friend ke? Okey, cikgu, sebenarnya tak perlu friend. Okey, cikgu tak semestinya perlu friend dengan anak murid. Okey, sebab ada je pelajar saya yang tak friend dengan saya. Okey, dan dia masuk. Contoh macam tadi contoh macam Cikgu Zila. Tadi Cikgu Zila add saya tak friend dengan Cikgu Zila dekat Facebook. Tapi Cikgu Zila boleh sahaja jadi friend di situ walaupun dia tidak add saya punya Facebook. Boleh cikgu Okay. Alright, saya teruskan Saya mohon izin untuk teruskan. Okay, jadi bila kita punya dah siap, macam ni contoh. Activity log ni kita boleh nampak lah apa benda yang kita buat. Contohnya tadi saya ada approve Cikgu Zaila, Farahin ke sebagai contoh masuk ke dalam saya punya Facebook private group ni. Okay, so apabila kita dah approve semuanya, barulah kita boleh pergi kepada fungsi-fungsi yang saya kongsikan tadi. Okay, kalau cikgu-cikgu tengok, dekat atas ni ada discussion, topik, member, event and media. Okay, ini antara benda-benda menarik lah yang kita boleh explore untuk kita punya sesi PDPR. Sebagai contoh discussion. Okay, kalau discussion, cikgu-cikgu boleh tulis dekat sini. Okay, apa sahaja bentuk discussion. Contohnya, hari ini kita akan bincang tentang simpulan bahasa. Pelajar boleh berikan satu contoh simpulan bahasa di ruangan komen. Maka bila saya post sebegini, pelajar bolehlah memberi respon dekat situ. Dia nak komen apa, contoh simpulan bahasa, dia beri dekat sini. Tidak ada masalah. Satu lagi fungsi menarik yang saya nak kongsi pada cikgu. Katakanlah kelas cikgu tu esok. Kelas cikgu tu esok pukul 10 pagi. Tiba-tiba cikgu tengok, oh saya kena pergi mesyuarat ni pukul 10 pagi. Macam mana cikgu-cikgu jangan risau. Fungsi Facebook private group ni dia ada boleh setting schedule, jadual. Di mana yang bila esok je automatik cikgu setting, esok dia akan keluar. Sebagai contoh saya ambil balik yang sama ni lah So kita pergi kat posting ni, saya paste balik lah. So cikgu nampak tak macam ada gambar kotak-kotak ni. Di sebelah kanan kita ada schedule post, kita tekan. Kat sini cikgu-cikgu boleh letak tarikh. Contohnya cikgu nak setting yang soalan simpulan bahasa tu ditanya pada hari Khamis. Esok kan, letak 19 hari bulan. Pukul berapa cikgu nak dia keluar? So kelas cikgu pukul 10, cikgu setting lah 10 pagi. So kita tekan schedule. So bila kita tekan schedule, dia takkan keluar dekat sini cikgu tapi kita nak check, kita pergi kat belah kiri ada schedule post. Esok. Dia akan keluar esok. Dia takkan keluar hari ni. Dan katalah tiba-tiba cikgu dah buat posting schedule post kan, tiba-tiba macam alamak silap lah letak pukul 10, cikgu-cikgu boleh edit balik, tak ada masalah. Edit balik, nak tukar pukul berapa. Ataupun nak edit balik posting ni, tukarlah, tak ada masalah. Cikgu-cikgu rasa macam tak jadilah nak tanya soalan simpulan bahasa, tukar soalan lain. Boleh, tak ada masalah. Just pergi ke titik 3 ni, edit saja post. Ataupun nak reschedule semula masa pun boleh. Tak ada masalah. Tu yang saya kata menarik sebenarnya. Sebab fungsi reschedule ni dia membolehkan kita rasa fleksibel. Macam contohnya masa first hari tu, kita ada mesyuarat dan sebagainya, kadang-kadang kita tak sempat kan nak buat posting, kita setting dulu hari ni. Tu yang menarik dekat sini.
Okay, cikgu-cikgu boleh tengoklah berapa banyak yang cikgu dah schedulekan dekat sini, cikgu boleh check. Tu fungsi yang pertama. Okay, kita pergi balik dekat home. Okay, dekat sini pun kita tengok dia macam fungsi Facebook yang biasalah. Okay, boleh upload foto. Okay, boleh create room. Create room ni sekejap lagi saya tunjuk pada cikgu. Okay, live dan sebagainya. Tu fungsi dia. Okay, yang kedua, room. Ni tadi saya nak sebut tentang room. Okay, create room ni sebenarnya cikgu, okay, kita boleh buat sesi discussion lah dengan anak-anak murid kita yang ada dalam group ni. Contohnya saya tekan create room. Okay, so saya tekan next. Okay, maaf saya ulang sekali lagi, saya tekan create room. Kalau saya nak buat sekarang, saya setting sekarang. Tapi kalau cikgu-cikgu nak buat sesi room tu ataupun live discussion room tu esok, cikgu setting lah esok dengan anak murid. Okay, so esok pukul 3.10 minit, okay, dia akan berlangsung. Okay, so dia akan keluar kat sini lah. Okay, cikgu-cikgu boleh tulis nota, esok sila bersedia. Contohnya kita nak buat consultation dengan student kan, kita ajaklah student tu join. Okay, room untuk kita buat sesi discussion. So kita tekan post. Okay. Okay. So kalau nanti, okay, dia keluar sebegini, pelajar boleh akses lah. Dan kita tekan saja join room. Okay, kalau kita tekan join room, sebenarnya dia sebenarnya lebih kurang macam kita buat live cikgu-cikgu sebenarnya. Cikgu-cikgu pernah buat live tak dekat Facebook? Saya pun dekat Facebook yang biasa tu saya tak pernah lah buat live. Tapi kalau dekat Facebook private group ni, last time saya memang selalu buat live dengan student saya. Ni contoh. Kalau cikgu-cikgu tengok, okay, dia punya fungsi, okay, dia ada mikrofon, okay, dan dia ada button macam ganggang. Itu kalau kita nak left lah. Okay, yang ni kita ada turn off video. Kalau saya nak tunjuk muka, ni kalau saya nak buka, okay, kita ada dekat sini. Dan kalau kita ini sorry ini kalau kita nak main game. Okay, tapi saya tak gunalah benda ni. Okay. Jadi benda-benda macam ni, okay. Ni saya tak ada lagi partisipan sebab saya setting benda ni esok lah. Tapi kalau kita dah setting partisipan, pelajar-pelajar akan masuk, maka diorang akan ada kat sini dan kita boleh berinteraksi dengan pelajar. Tu salah satu contoh lah untuk buat live. Dan cikgu-cikgu jangan risau. Kalau cikgu-cikgu buat live sebegini, hanya pelajar yang berada dalam grup ini sahaja yang melihatnya. Okay, kawan-kawan kita di luar Facebook tu, dia takkan nampak. Dia tidak akan tahu aktiviti kita kerana ini ialah private group ataupun secret group lah. Tu yang pertama. Okay, kalau kita nak buat discussion, kita boleh menggunakan room. Ataupun, okay, yang kedua, cikgu-cikgu tak nak pakai room tapi cikgu-cikgu nak buat live. Boleh, cikgu tak ada masalah, pergi dekat bahagian discussions, okay, cikgu-cikgu tekan macam gambar kamera ni. So saya tekan gambar kamera ni. Okay, so kita tekan create. Okay, kita tekan create. Okay, sebelum cikgu tekan create live video tu, cikgu-cikgu tengok dulu di sebelah kiri. Dia akan tanya kita nak post live ni dekat mana. So kalau kita pergi kat sini, okay, adakah kita nak post dekat kita punya timeline ke page ke mana-mana, kita hanyalah pilih post in group saja. Sebab kita hanya nak live kita ni hanya muncul dalam group secret ini sahaja. Kalau cikgu-cikgu pilih post on timeline, nanti kawan-kawan cikgu, jiran-jiran cikgu yang friend dengan cikgu pun nampak cikgu punya live. Jadi kita kekalkan sahaja post in group. So ahli yang ada dalam ni sahaja yang boleh nampak kita punya live. So kita create live video. Okay. Ni kita nak buat live, kita select lah. Okay. Go live. So kalau kita buat go live, kita akan bersiaran langsung lah. Okay, dalam kita punya Facebook kelas ni dan hanya pelajar yang dalam ni saja akan nampak lah. Okay. Yang ni dia tengah try connect streaming lah. Okay. Right. Ni kita tekan next sahaja. Kita guna kamera. Okay, use stream clip ataupun use ada 3 pilihan kat sini. Mungkin saya pilih kamera lah. Okay. Sebab saya gunakan setting di kamera. Okay. So kalau ada title cikgu nak letak, cikgu letak lah. Kalau tak ada pun tak apa. Contohnya live untuk apa? Live untuk topik 3. Okay. Kalau ada nak tulis description, cikgu tulis. Kalau tak ada, dia akan saja. So kita tekan next. Okay. So bila kita live sebenarnya, okay, ahli-ahli di dalam ini boleh nampak sebenarnya. So kita boleh tekan go live dan kita buat interaction. Dia ada keluar timer. So ni 3, 2, 1. Kita dah live sebenarnya.
Okay, kita boleh besarkan video sebagai contoh. So cikgu boleh nampak dekat butang atas ni live bererti kita sedang siaran langsung. Tapi hanya rakan-rakan yang ada dalam kita punya Facebook private group sajalah yang boleh tonton. So saya end live video. Okay, kalau kita dah tak nak buat apa-apa, kita end live video saja. End. Okay. So apa yang menarik sebenarnya, kenapa saya rasakan menarik? Okay, kalau kita buat Google Meet ke Webex dan sebagainya, kita perlu tekan record cikgu-cikgu. Tapi kalau kita menggunakan Facebook private group ni, video ni sebenarnya dia automatically dia telah direkod dan kekal berada di dalam Facebook Live ini sendiri. Sebagai contoh kalau saya boleh kongsi pada cikgu-cikgu, saya tunjukkan. Ini kelas saya. Kelas saya. Video-video yang ada dalam ni semua saya buat live. Saya buat live, saya mengajar live. Dan dia kekal. Kalau cikgu-cikgu tengok saya buat live tu 7 Jun tahun 2020. Semua video yang saya buat pengajaran semua kekal dalam ni. Dia tidak dipadam selagi mana saya tidak membubarkan grup ini. Ni semua saya live. Tapi satu benda lah yang saya kena jujur dengan cikgu-cikgu ni contohnya. Saya tunjuk contoh. Kalau cikgu-cikgu nampak saya pegang nota dan sebagainya, yang saya boleh buat pengakuan kat sini ialah Facebook ni dia tak macam Google Meet ataupun Webex lah, di mana kita tak ada screen, tak ada share screen. Tu kelemahan dia. Jadi kalau saya hanya nak mengajar pelajar, saya hanya boleh bercakap sahajalah. Saya tak boleh nak tunjuk nota dan sebagainya. Macam ni saya minta pelajar buka nota dan buku dan mereka dengar penjelasan saya. Itulah sedikitlah kelemahan ataupun kekurangan yang ada pada Facebook private group ni. Selain daripada itu, pada saya rasa menarik lah. Sebagai contoh cikgu tengok selain daripada saya buat live, dekat sini pun saya boleh post Google Form, pelajar boleh isi kehadiran, boleh share Google Drive, dan sebagainya. Tu antara fungsi-fungsi menarik lah. So di mana kita tadi, live ni saya boleh tutup, So saya pergi balik dekat kita punya home tadi right? Return home. Maafkan saya cikgu kejap saya buka semula. So dekat kelas bahasa Melayu tingkatan 1 tadi, ni tadi jadi kita pergi balik kepada fungsi lain selain daripada discussion, kita ada juga fungsi-fungsi yang lain lah, topik. Sebagai contoh cikgu nak create topik. Untuk topik ni sebenarnya cikgu boleh buat dekat discussion, tetapi cikgu boleh menggunakan hashtag. Bila cikgu menggunakan hashtag, pelajar boleh check lah apa topik yang dibincangkan hari tersebut. Contohnya cikgu berkata tentang perbincangan peribahasa. Lepas tu cikgu buat hashtag dekat bawah ni. Peribahasa. So bila kita tekan post kat sini, katakanlah hari tersebut pelajar nak cari apakah topik yang cikgu bincangkan, dia pergi kat topik. Hashtag peribahasa dan simpulan bahasa ni dia akan keluar dekat sini. So kita tekan. Ni kita tak jumpa apa-apa lah sebab ni kita guna secret punya group kan. Hanya ahli sahaja yang boleh nampak lah. Tapi itu memudahkan pelajar untuk mencari lah. Kita pergi balik kepada kelas kita tadi. Selain daripada topik, event pun sama. Kejap. Tadi saya nampak ada video saya. Tadi saya live kan. Cikgu-cikgu nampak. Video yang saya live tu automatically telah pun diposting di ruangan discussion dan pelajar boleh nampak lah. Ada satu benda yang saya nak kongsi pada cikgu lah. Semasa saya buat posting seperti video dan sebagainya, saya ketika itu sering tertanya-tanya ataupun cikgu-cikgu mungkin tertanya-tanya. Kalau saya post ni, macam mana saya nak detect pelajar tu dah tengok ke belum? Ni satu yang tips lah yang saya boleh kongsi pada cikgu-cikgu. Setiap apa yang saya post dekat sini, cikgu boleh nampak belah kanan ni. Nampak tak? Seen by everyone. So kita boleh tekan, kita boleh check.
Okay, kat sini siapa lagi yang tak baca kita punya posting? Okay, macam sebagai contoh, kalau saya ada 30 student, saya akan check kat sini. Siapa lagi tak baca posting saya? Okay, ada je student yang tak jadi friend saya kat sini tapi masih boleh join, okay, group ni. So saya tengok, oh, okay, saya check, okay. Okay, macam ni pun sama. Kalau saya buat live, okay. Kalau saya buat live, okay, kat sini pun saya apa ni? Sekejap ya cikgu. Saya boleh nampak, okay, berapa orang dah view saya punya ni. Macam ada 88 view ni bukan bermaksud ada 88 ahli dalam grup ni, tidak. Tapi video saya ni berkali-kali lah dilihat oleh pelajar. Okay, dan kalau kita live sebenarnya, okay, kalau pelajar nak tanya soalan, kita boleh rujuk kepada ruangan komen. So dekat ruangan komen tu, okay, kita boleh bacalah apa-apa komen pelajar dan boleh memberikan reaksi lah. Tu kalau kita buat secara live. Okay, jadi cikgu-cikgu boleh tengok lah, memang tersimpan rapi lah video-video ni. Okay, di dalam apa ni, di dalam saya punya ni. Okay, okay, alright. So tadi kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, event. Okay. Okay, event ni, okay, event ni sebenarnya dia bertindak sebagai reminder. Contohnya kalau kita nak buat ujian, kita tekan create event, okay. Kita nak buat secara in person lah, okay. Ataupun kita nak buat secara online, ini kalau secara online. Tapi secara individu kita just pergi in person, kita boleh settingkan, okay. Contohnya, kita nak buat ujian bahasa Melayu. Ujian bahasa Melayu. Okey, cikgu-cikgu hanya tetapkan saja, okey, bila cikgu-cikgu nak buat ujian bahasa Melayu. Sebagai contoh, cikgu nak buat 23 Ogos minggu depan. Okey, pukul 4 petang. So, hanya ahli dalam grup ini saja yang boleh nampaklah, okey, reminder tersebut dan kita tekan next. Okey. So location ini sekiranya kalau melibatkan event yang pelajar perlu pergi sekolah ataupun tempat lain, kita letak location lah. Tapi kalau sekadar online tak perlu dinyatakan location. Kita hanya perlu tekan next sahaja. Okay. So kita buat sedikit lah description. Okay. Pelajar dikehendaki menyediakan kertas jawapan sendiri sebagai contoh. Alright. So kita tekan next. So kita tekan create event. Kalau cikgu nak letak cover foto ke dan sebagainya, letaklah. Tapi kalau tak ada, just teruskan saja create event. So bila kita create event, okay, saya akan tunjukkan. Okay, bila kita create event sebegini, maka event tu dah terhasil lah. Dan di paparan pelajar, okay, katalah telah tiba 23 Ogos. So automatically reminder tu akan naik macam ni cikgu-cikgu. Kejap saya tunjuk. Okay, ni gambar dia. Reminder, your room in bahasa Melayu, tingkatan 1 start at 12, ujian bahasa Melayu. So dekat sini, ini sebab saya buat live. Okay, tapi kalau saya tak buat live pun reminder sebegini akan naik dekat notification Facebook. So ini pun salah satu kaedah lah. Kalau pelajar tu tak ingat pukul berapa dia nak exam dan sebagainya, reminder tu akan keluar. Seperti kita tengok notification Facebook yang biasa, dia akan keluar. Maka kita pun tahulah, okay, yang kita ada peperiksaan, okay, bahasa Melayu pada pukul 12 tengah hari. So pelajar akan alert lah. Ni pun salah satu cara yang saya kongsikan dan gunakanlah, okay, semasa saya menggunakan Facebook, okay, semasa online distance learning lah pada 3 semester yang lepas. Okay, alright. Jadi apa lagi fungsi menarik dekat sini? Okay, kita pergi lagi home, okay. Sekejap cikgu, hilang pula dia punya ni. Ini memang banyak lah, okay, iklan-iklan cikgu boleh abaikan sahaja. Okay, sekejap kita pergi kat home. Okay, so seterusnya, okay, kita ada media jugalah dekat sini. Okay, kita pun ada media. Okay, dekat media ni cikgu-cikgu pun boleh gunakan, okay, untuk post gambar dan sebagainya lah. Okay, event tadi saya dah sentuh, media dah sentuh. Okay, dekat discussion tadi pun sebenarnya attachment pun cikgu boleh buat macam-macam attachment. Okay, katalah tadi cikgu nak attach apa saja, boleh buat attachment dekat sini. Okay, sekejap saya nak tunjuk satu lagi fungsi. Okay, untuk pengetahuan cikgu, button yang ada ke atas ni dia sering berubah-ubah lah.
tapi so far dia tak akan lari. Okay, button-button tu kadang-kadang macam sebelum ni ketika saya gunakan room ni tak ada. Okay, tapi baru-baru ni room dah ada. Tapi sebenarnya fungsi dia sama. Dia boleh berubah-ubah lah, dia ikut pada Facebook lah. Okay, sekejap cikgu-cikgu, saya tengah mencari satu setting. Okay. Sebenarnya di Facebook private group ni dia ada satu setting lah yang dia boleh attach dokumen. Tetapi hari ni saya tengok setting tu dah tiada. Tetapi tiada masalah. Walaupun setting tu dia tidak berada di sini, tapi kita masih boleh buat attachment untuk dokumen dan sebagainya. Caranya seperti biasa saja. Kalau cikgu-cikgu nak attach dokumen, cikgu-cikgu hanya paste sahaja link tu di sini. So secara otomatisnya dokumen-dokumen seperti Google Form, Word dan sebagainya dia akan keluarlah sebegini. Dia akan keluar sebegini. So tidak ada masalah lah. Cikgu-cikgu just paste sahaja link tersebut dan dia sebenarnya dia bila pelajar tik ataupun klik dia akan pergi kepada pautan lah. So pun ini antara benda yang membantulah sebenarnya. Okay. Alright. Apa lagi yang saya boleh kongsikan kepada cikgu-cikgu yang mungkin saya boleh tunjukkan kadang-kadang ada pelajar yang kita beri tugasan, mungkin cikgu-cikgu adalah pernah buat sebagai contoh, cikgu beri tugasan, cikgu nak minta pelajar post video tersebut ke YouTube contohnya. Mungkin kadang-kadang ada pelajar kekangan nak letak kat YouTube, mungkin masalah lain dan sebagainya. Tapi saya suggestkan sekiranya cikgu-cikgu ada memberikan pelajar tugasan dan cikgu minta pelajar videokan dan cikgu-cikgu tak tahu di mana nak minta pelajar upload. Kalau kita pakai Google Drive pun tak ada masalah. Tu salah satu alternatif lah. Tapi salah satu alternatif lain yang saya boleh kongsikan pada cikgu-cikgu, sebagai contoh saya ada minta pelajar buat tugasan di mana pelajar perlu buat video dan dia perlu post dekat Facebook private group ni. Jadi saya minta pelajar postkan sebagai contoh, ni kelas saya. Sekejap kelas subjek saya Islamic Capital Market. Saya beri tugasan kepada pelajar untuk buat assignment lah tentang mereka punya respon lah tentang capital market. So mereka post dalam ni. So bila mereka post dalam ni, secara tak langsung saya pun sebenarnya dah save video mereka ni dalam ni. So saya tak perlu risau lah. Apa-apa saya nak tengok, saya hanya pergi ke Facebook dan saya boleh tengok di sini. Dan video ni kekal di sini. Jadi apa-apa pun kita tak menggunakan storage lah dekat Google Drive. Kalau kita pergi pakai storage kita Google Drive, nanti dia punya storage lama-lama mungkin full. Jadi salah satu alternatif saya nak kekalkan saya punya video tanpa guna Google Drive, saya minta pelajar upload dalam Facebook private group ni. Jadi video tu kekal. Ni kan 5 Julai tahun 2020. Sekarang dah 2021. Video tu kekal di sini. Dan hanya ahli dalam ni saja yang boleh melihatnya. So itulah sedikit yang saya boleh kongsikan lah kepada cikgu-cikgu tentang kelebihan yang ada dalam Facebook private group ini. Rasanya saya dah cerita semua yang ada dekat sini. Cikgu-cikgu ada sebarang soalan sekiranya ingin mengajukan, saya persilakan. Adakah soalan cikgu-cikgu nak tanya? Ataupun mungkin cikgu-cikgu boleh mencuba untuk menggunakan Facebook private group ni? Tak apa, mungkin ada belum ada soalan. Saya nak dapatkan respon sikit lah daripada para guru kalau ada cikgu yang boleh kongsikan lah selepas cikgu melihat saya berkongsi tentang Facebook private group ini, adakah cikgu-cikgu berminat untuk menggunakan Facebook ini sebagai salah satu medium ataupun platform lain lah dalam sesi PDPR? Boleh saya dapatkan respon cikgu-cikgu ke? Tak. Cikgu? Okeylah, saya respon sikit. Saya Cikgu Nuzaila tadi. Sebenarnya aktiviti pun
kita boleh laksanakan PPR menggunakan platform ni. Selalu kita hanya fikir lain je, Google Meet lah, apalah, Zoom lah, macam-macam lah. Kecuali Facebook ni memang tak terlintas. Agak menarik, cuma kita tengok pada ni, kena mahirkan dululah. Sebab kita tak nak nanti kita buat salah step ke nanti tak jadi. Itu je. Tapi sangat menarik lah pada saya. Betul. Terima kasih Cikgu Zaila atas respon Cikgu. Betul. Saya setujulah. Okey, seperti saya juga kan, masa dapat arahan yang kata okey, hari ni tak boleh pergi kelas. Okey, sebab takut berlaku penularan wabak COVID-19 kan. Jadi serta-merta, okey, Cikgu bayangkan pukul 8 pagi saya mengajar kelas saya, tiba-tiba pukul 12 tengah hari dapat arahan kelas pukul 2 tak boleh buat secara bersemuka. Masa tu saya rasa macam apa platform yang sesuai saya nak gunakan. Okey, masa tu kalau cikgu nak tahu, Instagram pun saya pakai. Okey, tapi kelemahan ataupun sedikit kekurangan yang ada pada Instagram ni, dia tak ada ciri-ciri yang ada seperti Facebook lah. Okey, sebab Instagram dia hanya lebih sesuai kepada sesi live sahajalah. Tapi Facebook ni saya pun bila saya explore, menarik sebenarnya fungsi Facebook private group ni. Di samping masa tu saya nak tarik perhatian pelajar. Sebab masa tu kita teruja lah nak cuba macam-macam platform. Tapi masa tu saya fikir Facebook ni memang dekat sangat di hati mahasiswa lah, sebab mereka ni golongan muda kan, yang memang sentiasa je main Facebook, menggunakan Facebook dan sebagainya. So saya pun tercetus idea untuk explore Facebook private group ni. Tapi saya tak nafikan lah walaupun Facebook ni ada macam-macam kelebihan, macam saya sebutkan tadi, dia ada juga kekurangan lah. Di mana kita tak boleh nak, macam ni kan, macam Google Meet, pelajar boleh komen and everything, boleh bercakap. Tapi di Facebook private group tu, pelajar tak boleh bercakap lah seperti mana dalam Google Meet. Unless kalau cikgu add dia dalam live cikgu, mungkin boleh. Itulah sedikit. Jadi ada lagi apa lagi cikgu nak tanya ataupun mungkin cikgu nak minta saya ulang di bahagian mana-mana yang cikgu tak jelas dan sebagainya? Kalau tak ada, tak apa cikgu. Mungkin dengan penilaian dan kuis sebentar lagi bersama dengan pelajar mungkin lebih boleh membantu cikgu-cikgu lah. Jadi kalau ada cikgu-cikgu yang berhajat untuk menggunakan Facebook private group ataupun explore, saya sangat-sangat mengalukan.